Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak sambung tentang perkongsian yang saya pernah tulis di Facebook tentang dial yang ada pada kamera tu, iaitu dial yang simbol campur dan tolak ataupun negatif dan positif. Biasanya dia ada berdekatan dengan dial dial kat kamera ni ataupun berdekatan dengan shutter button kamera. Macam ni di Canon ni dia selari dia tak jauh dengan dia sekalikan dengan button ISO. Maksudnya negatif dan positif. Dan kamera mirrorless pula pun dia ada juga. Mirrorless ni dia pakai dial je. Dia pusing-pusing iaitu dial. So saya tak buat B-roll nanti untuk perkongsian yang akan datang ni saya akan buat gambar, tunjuk sampel lah macam mana apa guna benda ni dan perbezaan dia yang mempengaruhi gambar yang kita rakam sekiranya kita menggunakan dial tu. So button tu maksudnya simbol tu simbol positif dan negatif tu adalah exposure compensation. Dan exposure compensation ni hanya boleh digunakan dengan mode auto, itu aperture parity mode, shutter parity mode. Kalau Nikon shutter parity mode lah, kalau Canon ada TV time value, dan juga program mode. Dan kenapa benda ni tak boleh digunakan dengan manual? Sebab manual kita dah control semua tau. Kita dah control inilah semua lah, aperture kita control, shutter kita control, ISO pun kita control. So tujuan kegunaan exposure compensation ni adalah untuk kita orang kata memberitahu kepada kamera kita yang kita nak lebih terang sikit. Maksudnya kita nak gambar tu lebih terang sikit ataupun kita nak gambar tu lebih gelap sikit daripada apa yang disuggest ataupun disarankan oleh kamera kita ni. Maksudnya kalau kita contohlah kita gunakan aperture parity mode aperture parity mode ni kita pilih aperture lah kan, contoh f8 kan, f8 shutter mungkin kita shutter tu dia auto lah, shutter ISO pun dia boleh auto, boleh juga manual lah. Itu pulang kita macam mana kita nak setting kamera tu. So sebelum tu saya nak beritahu yang exposure compensation ni boleh dikatakan advanced menu lah untuk orang kata yang kebanyakannya profesional dia guna lah. Orang yang jarang-jarang ambil gambar mungkin tak guna pasal benda ni dia kena memerlukan kecekapan jugalah pasal benda ni biasanya orang tak tengok sini, orang adjust tu, orang tengok dalam viewfinder je, dia adjust nak campur ke nak tolak. So macam saya beritahu tadi, plus minus tu, exposure composition mode tu digunakan untuk kita menambah exposure ataupun mengurang exposure. Menambah ni gambar tu kena kita nak jadi terang lagi lah. Mengurang tu maksudnya negatif tu kita bagi dia kurang lagi lah. Contohlah kita pakai aperture mode. Aperture mode kita letak f8, shutter dan juga ISO kamera set sendiri tu. Kalau kita bagi 100% kamera kita shoot gambar, contohlah ada satu orang berpakaian berwarna hitam, dia berdiri berlatar belakangkan dinding berwarna putih. Kalau kita pakai aperture parity mode, dia akan ambil reading secara average tu, secara keseluruhan tu. So apa akan jadi kalau kita pakai macam tu? Hasilnya gambar yang kita rakam tu dia akan jadi gelap. Maksudnya putih yang kita nak tu dia tak jadi betul-betul putih tu. Dia mungkin jadi cream ataupun macam nak kata apa ni? Nak kata gelap tu tak adalah, tapi dia putih tu tak seperti yang kita nak putih, solid white tau. Yang saya beritahu tadi seorang subjek kita memakai baju berwarna hitam, kita ambil full body shot, berlatar belakangan dinding berwarna putih. Okey, bila kita ambil gambar tu, sama ada kita pakai aperture parity mode ataupun shutter parity mode ataupun program mode, dia akan baca reading secara average tu. Dia ambil jumlah average. Orang kata dia akan reading untuk 18% grey. So benda tu kita kena search lah. Apa maksud 18% grey tu. Dia akan ambil reading secara average, purata keseluruhan tu dia ambil reading yang dia rasa sesuai untuk exposure tu. So apa akan jadi ialah bila banyak ruang berwarna putih yang terang, dia akan menganggap banyak sumber cahaya lah, banyak benda yang benda berwarna terang kan, dia akan cuba adjust benda tu supaya dapatkan exposure yang dirasakan sesuai oleh kamera ni untuk memberikan exposure yang betul. Jadi hasilnya kalau subjek tu berpakaian gelap, dinding berwarna putih, hasilnya apa akan jadi tu? Gambar tu dia akan jadi gelap tu. Gelap sangat tu tidak, tapi dinding putih tu tidaklah putih seperti mana yang kita harapkan. Dia akan jadi macam nak kata suram sikit tu. Nak kata grey pun tak, dia tak solid white lah. Pasal kamera cuba nak adjust dinding tu supaya tidak menjadi overexpose. Dia akan jadi gelap sikit. So itulah tujuan dia. Bila kita rakam tu, maksudnya bila kita rakam kita tengok gambar kita dia jadi, maksudnya gambar yang kamera kita decide tu dia jadi kurang terang, kita nak putih tu terang. Itulah gunanya exposure compensation tu. Maksudnya dalam ni
kita adjust dia bagi campur. Sama ada negatif plus 0.03 ke. Kita tengok jenis kamera lah. Ada setengah kamera tu dia ada macam kamera Fuji X100T ni dia ada apa ni? Dia ada banyak stop dia lah. Macam ada 2 stop baru dia bagi 1 stop. Maksudnya daripada 0 ni dia ada 0.3, 0.7, lepas tu baru 1. Macam kamera Canon, Nikon pun dia ada. Kalau kita plus tu, kalau kita tolak dial tu, dia ada 0.3 plus, 0.7 plus, 1 stop. So kita boleh adjust lah berapa keterangan kita nak. Kalau 1 stop tu putih tu mungkin jadi terlalu putih sangat lah kan. So benda ni ikut kita lah. Maksudnya exposure composition tu memberi peluang ataupun memberi kemudahan kepada jurufoto tu untuk memberitahu kamera yang kita masih pakai auto juga, tapi kita nak gambar tu putih tu terang. Tak nak gelap. Sama juga macam kalau kita ambil gambar seorang berpakaian berwarna putih, full body warna putih, dia berdiri di dinding yang berwarna hitam. So kalau dia berdiri di dinding warna hitam ni, hitam solid lah kan. Hitam solid lah kesenangan kita kan. Kalau kita pakai aperture priority mode ataupun program mode ataupun shutter priority mode, kamera ni akan beranggapan bahawa subjek tu berada di kedudukan yang sangat gelap lah kan. Maksudnya bayangkan full body, kepala sampai kaki. Dalam frame tu semua dikelilingi warna hitam. Warna hitam tu saya ambil contoh dinding lah, dinding bangunan ke apa kan, ataupun boleh dalam hutan pun boleh juga lah kan. So kamera tu akan cuba memberi dedahan yang lebih. Bila dia memberi dedahan yang lebih, kontras tu kurang tu. Maksudnya kita nak solid black tu. Kita nak solid black dinding tu. Tapi bila kita pakai aperture priority mode, shutter priority mode atau program mode, kamera ni akan cuba nak menerangkan bahagian dinding tu. Bila dia nak menerangkan bahagian dinding tu, jadi dinding tu dia akan jadi macam grey tu. Dia tak lah solid black. So macam mana kita nak dapatkan solid black tu ataupun nak hitam tu cantik pekat lah kan. Tu cara dia kita guna exposure composition ni. Kita bagi dia negatif lah. Sama ada negatif 0.3, 0.2, 0.3, 0.7 ataupun 0.1. Maksudnya 1 stop lah. Itu ikut kita lah. Mungkin kita rasa kenapa tak pakai manual je. Manual lambat sebenarnya. Ni benda tu lagi cepat sebenarnya. Kita pusing je. So nanti ada apa-apa subjek dia kan kamera kita akan adjust shutter dan juga ISO bergantung pada mode yang kita pilih lah kan. Contoh lagi satu yang kebanyakan press selalu guna adalah bila berhadapan dengan situasi di mana subjek kita itu backlighting backlighting dan mungkin dia tak pakai flash masa tu, okey. Subjek atau pemimpin tengah datang ke apa ke kan, arrival kan di tempat terbuka. Belakang tu matahari kuat tau. Okay, bila belakang tu matahari kuat, kalau dia pakai aperture priority mode ataupun shutter priority mode, kamera beranggapan cahaya sangat banyak di sana. Bila cahaya banyak di hadapan kamera tu, subjek yang lalu tu yang kita cuba rakam tu akan jadi gelap tau. Muka dia akan jadi macam siluet. Kita tak nak ada siluet. So ni press ni ada setengah dia pakai flash, ada setengah tak pakai flash lah. Ya, flash tu lain dah. Ni sekarang ni kita tak nak berkira tentang histogram yang orang kata apa, histogram yang hancur semua tu kan. Yang sekarang ni kalau untuk press, focusing dia kepada subjek tu. Belakang tu orang kata apa, blown out tak apa. So bila press fotografer yang berpengalaman, bila dia tengok belakang tu backlighting, dia tahu kalau dia pakai program mode ataupun aperture priority mode ataupun shutter priority mode, subjek tu akan jadi siluet tau. So bila dia dah tahu macam tu, dia akan adjust siap-siap dalam ni. Dia berdasarkan pengalaman dia kata ini aku kena bagi 1 stop over ni. Kalau tak subjek gelap ni, mungkin 1 stop over tu 1.5 stop ke. Dia cepatlah benda tu. Nanti bila dia masuk dalam, dia adjust lagi. So pasal benda tu lagi cepat sebenarnya. Pasal kadang maksudnya apa, bila berhadapan contoh kalau dia dalam masa yang agak lama nak merakam gambar subjek ataupun satu event tu di tempat terbuka, matahari memang ada di belakang subjek. So kalau kita pakai aperture priority mode ni, dia akan sentiasa bagi 2 stop over je. Maksudnya 2 stop over. So kita tak payah nak adjust benda-benda lain lagi tu. Kamera akan adjust. Kalau kita pilih shutter priority mode atau aperture priority mode, kamera akan tentukan, biasanya shutter lah. Shutter kamera akan tentukan. Macam sebab kita tahu je lah, benda tu boleh kata agak advance lah. Kita boleh set ISO static. Maksudnya static tu kita boleh pilih ISO tu 500. Ataupun kita boleh set ISO tu kepada auto ISO, dan bila kita set auto ISO tu, kamera akan decide dua benda tu lah. Maksudnya kalau kita pilih aperture priority mode F8, kamera akan decide shutter apa yang sesuai dan juga ISO apa yang sesuai, dan dia akan tambah extra stop lagi daripada apa yang kamera ni rasakan exposure yang sesuai, supaya gambar tu terang.
Maksudnya gambar subjek tu terang lah. Tapi kalau kita tengok dalam komputer, histogram belakang tu memang wash out ataupun putih lah. Tapi tu tak kisahlah kan. Yang penting kita nak rakam gambar subjek tu. So kesimpulan dia, tujuan exposure compensation mode tu ialah untuk kita memberi panduan kepada kamera kita ni ataupun memberi arahan kepada kamera kita ni. Walaupun kita pakai aperture priority mode, shutter priority mode atau program mode, kita memberi arahan kepada kamera ni yang kita nak exposure tu kurang ataupun lebih daripada apa yang kamera tu suggest. Dia benda tu tak susah, kita tekan sini je, kita adjust sini ke kiri atau ke kanan. Tengok jenis kamera lah. Lepas tu kita tengoklah balik sama sekarang ni digital tak susah kan. Kita tengok kalau kita rasa 0.3 stop tu kurang terang, kita tambah 0.7 kan. Benda tu sekejap je. Benda tu dia cepat benda tu kan. Kalau kita rasa lambat tu, ialah kita tak biasa guna kan. Kalau kita biasa guna benda tu tak adalah lama sangat pun kan. Biasanya press kan guna benda tu. Dan sebab tu dia letak dekat sini. Sebab supaya easy access, senang. Tak payah kita nak tekan button menu, nak set up apa benda, tak payah. Dia tekan, tolak saja. Dia biasanya macam saya bagi tahu tadi, dia biasanya digunakan dengan mode auto lah. Aperture priority, shutter priority ataupun program mode. Kalau mode manual memang tak ada lah benda tu. Pasal manual ni memang orang 100% guna adjust semua kan. Tapi lah kalau ada masa tak clear lagi, nanti ada masa ni saya tambahkan dengan B-roll ataupun gambar sebagai contoh lah untuk lebih faham lah. Okay, jumpa lagi.